Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassirtu asiratu min bil hayr surqal azim. Ismati usaha tuan usia yang kuasanya dimuliakan tuan iman, tuan milal, tuan haji, tuan hajah, tuan dan sekalian hadir. Alhamdulillah kita dapat hadir sekalian Allah pada petang ini setelah kita laksanakan berjemaah fardu maghrib. Berjemaah fardu maghrib tu fardu kifayah, tapi untuk ilmu tu fardu ain, tertanggung pada diri sendiri. Saya reverse sikitlah masalah ayah dan ibu kita. Wajib menghormati ibu, haram derhaka kepada mak bapak. Derhaka kepada mak bapak ni haram. Kemudian saya sambung lagi ni masalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Menanam anak perempuan hidup-hidup merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah sebelum datangnya Islam. Bab yang kedua ni yang diharamkan, bab dibuat benda itu haram. Satu daripadanya adalah kepada mak bapak. Jadi yang keduanya menanam anak-anak perempuan hidup-hidup zaman jahiliah. Tapi zaman sekarang ni lain. Lebih kejam daripada zaman jahiliah. Kadang-kadang anak tu memang nak hidup berdunia, tapi digunakan bahan-bahan yang boleh membunuh anak tu masih dalam kandungan. Apa dia di sini? Kerana apa dibuat macam tu? Takut pakai miskin. Dan adanya perempuan-perempuan buatan ini menjadi adat di kalangan orang-orang jahiliah. Dan dianggap hina bagi mereka yang tidak melakukannya. Di zaman moden ini, ni ulama' ni katakan, pembunuhan anak-anak dilakukan mengikut kemajuan sains dan cara-cara ibu-ibu menggugurkan anak yang masih dalam perut lagi. Sekarang ni anak yang dalam perut lagi dah digugurkan. Cara menggunakan apa? Alat-alat sains. Perbuatan ini serupa dengan perbuatan jahiliah. Malah pengguguran ini tidak terhad kepada anak perempuan saja, malah merangkumi anak laki juga digugurkan. Zaman jahiliah anak perempuan yang jadi tanam hidup. Tapi zaman sekarang tak, anak laki anak perempuan dia tak setuju digugurkan. Perbuatan ini lebih kejam daripada zaman jahiliah. Walaupun begitu, tadi ada yang bertanya masalah ibadah korban. Tadi saya sebelum saya menceritakan masalah korban, saya nak ceritakan kanak-kanak yang akan lahir ke dunia ni dululah. Sebenarnya bayi dalam kandungan ni dia sudah jadi seorang Islam. Kerana apa? Sebelum roh masuk ke dalam jasad dia sudah mengaku bahawa Allah itu Tuhan dia. Tapi malangnya sekarang ini anak-anak yang tidak disah taraf biasanya digugurkan lebih awal, iaitu gunakan alat sains. Tak kira anak laki, tak kira anak perempuan. Ikut dalam Islam, apabila bayi itu lahir je ke dunia, sudah cukup sifat, maka elok diberi nama. Dia lahir ke dunia walaupun dia meninggal, baru lahir 1 jam dia meninggal, maka elok diberi nama. Nama tu nama-nama yang tidak diharamkan. Tidaklah diberi nama yang elok-elok. Sebab apa? Perkara ini sangat-sangat berluasa. Anak-anak yang dibunuh sama ada dalam kandungan ataupun dah lahir ke dunia. Mengikut dalam kitab ni, anak-anak tu perlu diberi nama bila dia telah lahir ke dunia. Nama-nama itu hendaklah nama-nama yang tidak diharamkan. Contohnya dia lahir ke dunia 1 jam, kemudian meninggal dunia. Masa tu seorang ibu, seorang ayah beri nama anak yang lahir tadi. Nama-nama dia contohnya yang diharamkan, jangan letak nama Al-Kaabah, tak boleh, haram. Ataupun letak nama anak dia Ar-Rahman pun haram juga. Razak haram juga. Rahim pun haram juga. Jadi nama dia letak nama Abdul Rahman, Abdul Razak, itu boleh. Jangan letak nama Allah pun tak boleh juga. Saya masa bertugas di CNRU dulu ada budak nama bapa dia Allah. Saya cakap dengan anak dia, tolong letak Abdu depan dia, jadi Abdullah. Kalau nama Allah hukumnya haram. Anak yang lahir ke dunia ni perlu diberi nama. Kalau dia sampai masanya, kalau katakanlah, dan perlu dibuatkan akikah. Kalau dia sudah lahir ke dunia, syaratnya cukup sifat. Ni saya ambil yang hidup dulu. Bayi-bayi yang lahir ke dunia ni, yang hidup, pertama sekali hendaklah diazankan. Siapa yang mengazankan ini ialah orang lelaki.
Jangan yang azan orang perempuan. Orang perempuan azan haram. Iqamah boleh perempuan. Azan iaitu lelaki. Diazankan dia telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri. Kalau suami dia tak ada, ambillah laki-laki nama-nama yang boleh azan. Kemudian orang yang azan ni taklah berdiri. Tak boleh dia duduk. Orang azan tak boleh duduk. Dia kena berdiri. Itu cara dia. Apabila dah cukup sampai masa, boleh tak dia diakikahkan dia? Boleh. Sampai masa dia, kalaupun dia dah meninggal dunia, sampai dia cukup 7 hari, tarikh-tarikh meninggal tu boleh diakikahkan. Sebab saya ni nak, tajuk yang saya bawa ni akan bertali kepada korban. Jadi saya buat akikah dulu. Sebab apa? Tidak ada korban sebelum akikah. Jadi mana lebih dulu? Korban dulu ke akikah dulu? Akikah dulu. Akikah dulu kena buat. Ini sunnah Rasul. Saya ambil pada Rasulullah. Nabi Muhammad, dia buat akikah pada cucu dia Hasan dan Husin. Siapa yang menyembelih haiwan tu? Nabi Muhammad sendiri. Seekor kambing. Kalau anak lelaki, 2 ekor kambing. Anak perempuan, 1 ekor kambing. Jadi akikah ni dituntut sunat muakkadah. Sunat muakkad. Sekarang ni katakanlah kita nak buat korban. Saya rujuk pada pertanyaan tadi. Kalau dia belum buat akikah, yang dulu-dulu dia buat akikah, jadi masuk set kali ni masuk set akikah lah. Sebab seekor unta ataupun seekor kerbau atau seekor lembu tu boleh 7 share. Jadi share kita jangan masuk korban dulu, masuk akikah dulu. Nanti kalau sebab itulah kalau dia sembelih haiwan tu kita kena tengok. Yang nyembelih tu sembelihlah, tapi yang ambil bahagian dalam ibadah akikah atau korban tu kena tengok. Masa disembelih tu orang yang niat ibadah akikah, ya Allah tangguh terima akikahku walaupun umur dia 60 tahun. Ya Allah terimalah akikahku. Sebab mak bapak dia dulu masa dia kanak-kanak, mak dia tak buat, bapak dia tak buat. Bila akikah ni setelah dia berumur 7 hari. Kalau tak boleh juga kata Rasulullah umur dia 14 hari. Kalau tak boleh juga umur dia 21 hari dan seterusnya. Sehinggakan dia balik. Apabila dia balik, mak bapak tak perlu lagi buat akikah untuk anak dia. Tapi anak tu masih tertanggung akikah untuk diri dia. Bila dia dah dewasa, dia ada duit, dia boleh akikah untuk diri sendirilah. Itu cara dia. Dituntut. Kalau akikah tu tidak akikah nazar, maka daging akikah tu boleh dimakan. Sumpah perbezaannya ibadah akikah dengan ibadah korban lain. Ibadah akikah, daging dimasak manis-manis, hantar kepada orang miskin, fakir miskin. Tapi daging korban tak boleh dimasak, bagi daging mentah-mentah. Itu cara dia. Diantar kepada fakir miskin daging akikah. Tapi selalunya budaya kita macam mana? Masak daging kambing, panggil orang datang ke rumah. Sudah menyalahi cara. Sikap dalam kita ni kena hantar. Bukan datang ke rumah. Ini daging akikah. Begitu juga daging korban, kita kena hantar. Kau nak daging korban, kau datang rumah aku. Tak, dia suruh hantar. Cara dia. Kemudian daging akikah dulu, saya ambil daging akikah. Kalau boleh, jangan dipatah-patahkan tulangnya. Jangan dipotong-potong tulangnya. Sebab apa? Menjadikan hati anak itu besok keras. Hati kita ni keras ke lembut? Lembut. Lembut. Iya ke? Kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras. Sebab apa? Jangan dipotong-potong tulangnya itu, keras. Menjadikan dia keras. Macam mana cara dia? Saya pernah diundang di taman bahagia. Dia buat akikah cucu dia. Kalau tak salah saya, siapa kenal Zailan Cimping arwah. Cucu dia lah. Dia macam mana? Dia buat akikah, memang tak dipatah tulang-tulang tu. Mana seekor kambing. Seekor kambing dibakar. Kemudian dalamnya bubur nasi, makan itulah. Jadi dia betul-betul ikut sunnah, tak dipatah-patah tulangnya. Itu cara dia. Kemudian akikah ni juga, kalau nazar, maka orang yang punya akikah tak boleh makan. Kalau yang nazar dia ajiwan, isteri dia tak boleh. Anak-anak dia tak boleh. Kalau ada rumah tu ada mak mentua dia pun tak boleh. Mak dia sendiri pun tak boleh. Sebab ditanggungan nafkah. Kita dengan mak ni bukannya sedekah, kira nafkah.
Anak beri duit pada mak bukan sedekah. Dia dikira nafkah. Jadi kena ingat tu. Macam ni yang dikatakan akikah tu nazar. Contoh. Haji Wan, apabila isterinya tak datang bulan, dia pun dah sedia belilah seekor kambing. Dia kata, nak buat apa? Nak sembelih. Dia tak cakap untuk akikah. Tapi kalau dia cakap ni apa? Ini cadangan besok kalau dapat anak lelaki nak buat akikah. Itu kira nazar. Kalau dia sebut macam itu, maka Haji Wan tak boleh makan daging kambing tadi yang disembelih. Dan isteri dia, anak dia semua tak boleh. Di bawah tanggungan dia. Tapi kalau dia diam aja sampai masa, sembelih. Sembelih tu niatkan, ya Allah Tuhan aku terima akikah anakku ini. Tu dia boleh makan. Itu pun makan sebahagian saja, bukan semua. Begitu juga daging korban. Daging korban ambil 1/3 aja. Kalau bagian kita dapat 30 kilo, kita ambil 10 kilo aja. Yang 20 kilo sedekahkan. Itu cara dia. Bukan disimpan lama-lama tak boleh. Sebab apa? Jangan lebih 3 hari daging korban disimpan. Ni kita sampai ujung tahun. Tukar tahun lagi satu ada lagi daging korban. Sebenarnya kita cepat sedekahkan dengan keadaan itu. Kemudian daging korban ni juga jangan dipanggil orang yang bukan Islam untuk makan daging-daging kita. Begitu juga akikah. Jangan ambil orang yang bukan Islam. Kalau yang makan daging akikah tadi bukan Islam, kita kena ganti, wajib ganti. Kalau dimakan sebuku berapa gram, katakan 50 gram, kita kena boleh gantikan makanan itu yang dimakan oleh orang yang bukan Islam. Ini cara akikah dia. Apa sebab? Saya bab ini supaya anak-anak tadi kita hormati. Kerana dia lahir ke dunia itu kehendak Allah. Apabila summa min upatin, summa min alaqatin, summa min muqatin. Apabila air mani lelaki dalam rahim perempuan 40 hari tak keluar, maka dia jadi mani beku. 40 hari kedua, maka dia jadi sepuku darah. Dan 40 hari ketiga, maka dia jadi seberkah daging. Pada masa itu, malaikat tanya, Ya Allah, adakah bayi ini nak teruskan hidup? Maka dia jawab, ya, teruskan hidup. Apabila teruskan hidup, diberi dia, pertama, pekerjaan dia, umur dia, rezeki dia, baik dan buruk dia. Sebab tu anak-anak yang lahir perlu dihormati, dijaga dengan betul. Sebab apa yang saya nak sarankan di sini, kalau-kalaulah kita dapat anak lahir ke dunia, pertama sekali hendaklah kita azankan telinga kanan dan iqamahkan di telinga kiri. Kemudian ditahnikkan dia dengan madu. Kalau ayahnya sendiri yang buat, hendaklah dia kunyah kurma, kemudian dimasukkan kurma daripada mulut ayahnya kepada anak dia. Itu nama dia tahnik. Siapa yang buat ni? Rasulullah dah dibuat tahnik. Tujuannya apa? Ditahnik tadi supaya kanak-kanak ni nanti apabila dia dah besar, sebutan hurufnya tak pelat. Kemudian bahasa yang dikeluarkannya sedap didengar. Sedap didengar. Contoh paling senang, dia dah besar dalam sekolah menengah, mak, saya nak pakai duit RM30. Mak dia bercakap, maaflah nak, duit mak dah pakai buat beli minyak dah mahal sekarang. RM4.82 seliter. Tak apalah mak. Gitu. Tapi kalau anak tadi jiwa dia keras, RM30 pun tak ada. Jadi itulah tujuannya kita buat tahnik. Kemudian dibacakan ayat Quran. Apa ayat Quran yang perlu dibaca? Pertama sekali Alam Nashrah. Kemudian dibacakan ayat Quran lagi. Apa yang dibaca? Suratul Qadar. Kemudian dibacakan lagi ayat Quran. Apa yang dibaca? Suratul Ikhlas. Kemudian dibacakan lagi ayat Quran. Apa yang dibaca? Suratul Falak. Apa dibaca lagi? Suratul Nas. Dan baca lagi Suratul Fatihah. Surah-surah ini semuanya ada kaitan dengan hidup daripada semenjak dia lahir hingga dia meninggal dunia. Alam Nashrah tadi supaya anak dia tadi jenis anak yang terbuka, fikiran terbuka. Dia suka dengan nasihat. Kenapa dibacakan Suratul Qadar? Mudah-mudahan bayi ini tidak terjebak dalam zina. Kenapa dibaca Suratul Ikhlas? Mudah-mudahan bayi ini tidak termasuk golongan orang yang munafik, kafir dan syirik kepada Allah. Kenapa dibacakan Suratul Falak? Mudah-mudahan bayi ini besok tidak ada orang yang hasad dengki. Kenapa dibaca Suratul Nas? Mudah-mudahan bayi ini besok tidak jadi orang yang malas untuk ibadah dan baca Al-Quran. Kenapa dibaca Suratul Fatihah? Mudah-mudahan bayi ini dapat rahmat Allah. Allah yang maha pemurah lagi yang maha ihsani. Ini dia.
Kemudian barulah diakikahkan pada hari ke-7. Kalau anak lelaki disembelih 2 ekor kambing. Tapi kalau anak perempuan sembelih seekor kambing. Ada orang pertikaikan, habis kalau anak lelaki kalau kita masuk share macam mana? Boleh share. Beli seekor lembu, 7 orang ni semua dapat anak baru. Semua. Jadi 7 seekor lembu tadi jadi 7 bayi lah. Kalau korban, tadi pasal tanya korban tadi. Kalau korban 7 bahagian juga. Tapi bahagian kita tadi ambil 1 bahagian anak perempuan. Tapi kalau anak lelaki ambil 2 bahagian. Yang lain bahagian orang tu nak untuk apa tak kisah. Tapi kita ambil 2 bahagian daripada bahagian lembu yang 7 bahagian tadi untuk korban anak untuk akikah anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan ambil 1 bahagian. Selesailah. Apa yang jadikan masalah yang korban, siapa yang beribadah korban hendaklah dia kalau boleh. Siapa yang masuk ibadah korban kalau boleh 1 Zulhijjah tu dia dah tak boleh potong kuku. Dia tak boleh cukur misai. Semua tak boleh potong. Kemudian pada 1 hari bulan Zulhijjah tu dia kena puasa. Dia kena puasa. Sehingga kan hari 9 Zulhijjah dia kena puasa. Dia pun tak boleh potong kuku, tak boleh semua sampai 9 Zulhijjah. Biar aja. Berjuntai lah. Ada misai lah. Pada malam hari raya tu barulah dia selesaikan ibadah dia, iaitu boleh cukur dan boleh potong kuku dan sebagainya. Ini bagi sesiapa yang ada hasrat untuk melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban ni juga kita kena ingat bahawa ibadah korban ni ada 2. Satu ibadah sunat muakkad, satu lagi ibadah wajib. Ibadah wajib ni ialah ibadah yang kita dah sebut nazarkan, itu wajib. Yang sunat muakkad bila-bila masa. Dan ibadah korban ni kalau boleh buat tiap-tiap tahun, kalau boleh. Kalau tak boleh, tak buatlah. Kemudian korban-korban ni juga hendaklah haiwan-haiwan yang tidak cacat. Kalau nak buat akikah tadi, itu juga jangan kambing mati cemeh. Sebelah mata dah tak ada. Pasal apa? Kena lastik. Ataupun telinga dia dah koyak sebelah. Sebab apa? Kambing tu makan pucuk ubi. Sebab parang. Ataupun patah tanduk, tak boleh. Jadi mesti badan yang haiwan tu sihat. Kalau tengok pada dalam surah Abah 2 minggu yang lepas, seekor lembu untuk korban harga dia 21,000. Jadi maknanya lembu tadi mesti yang ada daging. Janganlah lembu tadi lembu putus cinta. Lembu putus cinta tak boleh. Mesti lembu ada daging. Ataupun lembu lepas beranak tak boleh. Sebab apa? Daging dia tak ada. Dan haiwan-haiwan tadi tak ada cacat. Tak ada cacat cela. Apa yang perlu dilaksanakan bagi orang yang korban? Hendaklah daging tadi dibagi sama. Kalau ada katakan berapa kilo dalam 1 ekor kambing. 1 ekor lembu. Ada 120 kilo. Ataupun 200 kilo. Ataupun 210 kilo. Ada 7 orang, bagi seorang 3 kilo lah. 30 kilo. Itu cara dia lah. Semuanya dibagi adil. 1/3 kita ambil makan untuk keluarga. Dan 2/3 tadi kita sedekahkan. Ini cara-cara dia. Dan daging-daging korban, daging akikah tadi tak boleh dijual. Hendaklah disedekahkan. Inilah cara-cara yang dikandaki supaya kita tidak ikut zaman jahiliyah membunuh anak-anak perempuan. Perbuatan ini dilakukan oleh jahiliyah yang sebelumnya datang Islam. Ini dalam bab ketiga. Bab yang keempat, menahan hak-hak yang wajib ialah tidak mau mengeluarkan hak-hak harta yang wajib seperti mengeluarkan zakat, menolong orang-orang yang susah dan melakukan apa jua kebajikan. Kita perlu mengeluarkan zakat. Zakat apa yang kalau kita ada sekarang ni? Zakat wang ringgit ataupun zakat emas. Zakat wang ringgit, kalau ikut cara Johor ni lebih kurang 20,000 lah. Kita simpan duit ni, jadi kita kena zakat. Contoh, bank rakyat ada 10,000. CIMB Bank ada 5,000. Hong Kong Bank ada 5. Campurkan ada 20. Cukup setahun kita simpan, kena zakat.
Tapi kalau kita duit tadi kita simpan dekat tabung haji, kita tak payah zakat sebab dia dah zakatkan. Kenapa? Yang keempat ni perkara yang haram, iaitu menahan hak yang wajib kita tak keluarkan zakat, hukumnya haram. Derhaka kepada mak bapak tadi haram. Membunuh anak-anak perempuan yang lahir pun haram. Dan yang keempat, menahan hak-hak iaitu tak mengeluarkan zakat, hukumnya haram. Apa yang perlu zakat? Wang simpanan ataupun mas yang dipakai. Emas yang dipakai terus-menerus, maknanya tak perlukan zakat. Contohnya, isteri kita pakai rantai. Semenjak dia sarung rantai tu sampai bila-bila dia tak tanggal. Tu emas tu tak kena zakat. Tapi kalau dia pakai, masa nak kenduri kahwin, dia pakai. Lepas tu simpan balik. Dia pakai, simpan balik, tu kena zakat. Nilai dia lebih kurang 20,000, tu kumpul-kumpul. Tapi sekarang ni emas pun macam-macam fashion. Yang ada gelang, saya tengok pada gelang perempuan lah. Tangan dia tu ada bentuk biskut tawar yang buat kecil-kecil. Yang ada seperti kerang, gentil. Cara dia. Harga dia tak mahal. Saya tengok kat kedai emas di Melaka, orang Melayu tu, lebih kurang yang bentuk kerang tu, seutas tu dalam 18,000 lah. Yang kena zakat ni jangan salah faham. Yang kena zakat kata Rasulullah emas merah. Tapi yang saya tengok yang 18,000 tu emas tu ada salut emas putih. Emas putih tu ditolak. Dia ambil emas merah yang kena zakat. Kalau emas tadi dicampur emas putih, yang putih ditolak. Dia ambil yang, kalau emas tu dicampur dengan belian ditolak. Dia ambil yang emas merah. Yang wajib zakat ialah emas merah dalam kitab ni. Menahan akhirat yang wajib tidak mengeluarkan zakat, hukumnya berdosa. Mengeluarkan zakat itu adalah wajib kerana menolong orang yang susah. Itu jani itu zakat. Ikut apa? Ikut nisab dia lah. Ikut whole day setahun. Cukup setahun cuma kiraan dia itu kurang lah. Itu kalau kita ada emas. Tapi emas yang dipakai selama-lama memang dia pakai emas saja. Rantai itu dipakai semenjak disarung sampai ketua tak tanggal. Sebab dia punya rantai tadi tali kapal. Sangat besar. Jadi dipakai je. Emas tu tak payah zakat. Kemudian apa kata Allah lagi? Firman Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisailina wa mahrum. Surah Al-Ma'raj ayat 24 hingga 25. Dan mereka yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum bagi orang-orang miskin yang minta dan orang-orang miskin yang menahan diri daripada minta-minta. Tujuannya kita zakat tadi supaya orang miskin tadi tak minta sedekah. Itu tujuannya. Sebab tu kita kena zakat. Ditegah juga mengambil hak-hak orang lain. Kalau kita tak zakat, contoh kita simpan 100,000, 1/40. 1/40 kita zakat lah daripada 100,000. Bukan RM40 kita zakat lah. Kalau tak, kita memakan hak-hak orang lain. Siapa di situ? Ada 8. Kalau harta yang kita tak zakat, kita makan hak orang lain yang ada 8. Satu daripadanya fakir. Keduanya miskin. Tiganya ibnu sabil. Keempatnya fi sabilillah. Kelimanya mu'alaf. Keenamnya ialah amil. Kemudian ibnu sabil. Begitu juga orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang ni pun berhak menerima zakat. Macam mana menerima zakat? Contoh. Ajiwan tolong orang kerana dia nak selesaikan hutang. Jadi dia terpaksa menanggung hutang pinjaman orang. Dia tujuan dia pinjam dia orang tadi kerana dia nak tolong orang lain. Orang ajiwan ni berhak dia menerima zakat. Ya? Kita ada duit. Kemudian orang pinjam duit kita. Tujuannya apa? Dia nak tolong kawan dia, rumah terbakar dan sebagainya. Sampai masa dia tak boleh bayar nak duit tadi yang dijanjikan. Maka dia ni berhak boleh ambil zakat daripada yang 8 asram. Sebab tu Allah Ta'ala dah sebut tadi. Jadi kita jangan tak zakat. Kena zakat. Kalau tak, kita termasuk golongan orang yang mengambil harta orang lain. Kerana apa? Di sini mereka yang menuntut bahagian pada harta-hartanya menjadi hak-hak yang termaklum bagi orang miskin yang minta dan orang-orang miskin yang menahan diri daripada minta. Jadi kalau kita dah beri zakat, dia tak akan minta-minta. Ditegah juga mengambil hak orang lain itu meminta-minta. Mencari harta dengan jalan yang tidak dibenarkan syarak. Seperti judi. Kita tadi tujuan dia supaya jangan berjudi. Mana dia judi? Dia atur nombor lah. Dia atur nombor kan.
Kan tengok lori terbalik dia ambil nombor. Lori jalan Gostan dia ambil nombor. Kemudian loteri. Dia kata saya loteri. Dia tulis loteri, saya sebut loteri juga. Dan perniagaan haram. Ni perniagaan haram ni apa? Perniagaan haram. Perniagaan haram ni along ni. Along ke apa tu? Saya pun tak tahu. Kalau perniagaan haram tu along. Yang jadi along ni biasanya Cina ke Melayu? Melayu pun sama juga. Melayu pun sama juga. Jangan cakap Cina. Melayu samalah, terlibat dosa lah tu. Dosa dia sama. Maknanya yang dikatakan contoh daripadanya gini ajalah. Perniagaan haram, contoh paling senang. Jiwan ni jenis orang beruang. Dia orang beruang. Jadi saudara ni dia pinjam. Tolong saya nak mula berniaga. Berapa nak pinjam? 10,000. Berapa lama nak pulang? 6 bulan. Kalau 6 bulan kali 6, 2 kali 6 12. Jadi kau pulang besok 12,000 lah. Dia suruh pulang 12,000. Dia pulang 6 bulan, pulang balik kalau 12,000. Ini adalah nama dia harta yang haram. Sebab apa? Dia guna riba. Lebihkan harga. Dia pinjam 10 pulang 12 tu riba lah. Jadi hukumnya haram. Tapi kalau macam ini, Jiwan saya nak pinjam 10,000. Bila pulang 6 bulan. Sampai masa 6 bulan, pulangkan 10,000. Sebagai orang Islam, hutang saya dah selesai ya. Selesai. Akad selesai. Kalau ikut dalam Islam, kena ada hitam putih. Ataupun 2 saksi yang selesai dah. Agak dia terfikir, dia dah tolong aku 6 bulan 10,000. Dia tambah, dia tak, Jiwan tak tentukan. Ni ambil Al-Haji, tolong saya bagi 2,000. Itu namanya tak harta haram. Sebab pemberian tu pemberian ikhlas. Bukan dijanji dalam satu akad. Yang tak boleh ni dijanji dalam satu akad. Gua pinjam 10, gua ingat ya, 6 bulan, besok bulan 12 tau. Pulang dia bukan 10 lagi, pergi 12,000 jadi lebih 2,000 jadi 12,000 lah. Boleh? Kalau boleh, sign lah. Yang sign tu pun haram, yang jadi saksi pun haram, semuanya haram. Sebab dia terlibat dengan haram. Jadi itulah dia kata perniagaan haram. Dalam kitab ni dah sebut dah perniagaan haram. Sebelum ada along, dalam kitab ni dah sebut perniagaan haram. Mengikut maksud sebuah hadis, barang siapa mendapatkan harta dunia dengan jalan yang tidak dibenarkan syarak, maka mereka itu pada hari kiamat nanti akan berkeadaan tidak sedikit pun berdaging. Orang yang makan harta haram ni sama ada loteri ke, along ke, judi ke, besok di akhirat dia tulang aja ada, daging tak ada. Dia berjalan di padang mahsyar, dia tak ada daging. Dekat dunia muntil, forward bencit, muka cantik, rupa di akhirat besok tak ada daging, tulang. Biasa kalau tak ada daging dengan tulang ni dipanggil apa tu? Dipanggil apa? Dirangkung lah. Ini akibat dia. Jadi besok di padang mahsyar belum jumpa. Ini member rupa dulu along ya. Dah tahu. Di padang mahsyar belum masuk neraka tu. Di padang mahsyar Allah Taala tunjukkan. Ini bukan saya pada pandai. Ini pada bergantung pada ayat ni tadi. Dia tak berdaging sedikit pun. Menjadi dan buruk seburuk-buruknya. Keadaan muka dia buruk seburuk-buruknya. Kalau itu, kalau boleh kita macam mana susah di dunia ni, jangan cari jalan yang mendatangkan haram. Yang meminjam pun haram, yang memberi pinjam pun haram, yang jadi saksi pun haram. Itu tak boleh. Yang beri pinjam haram. Yang minjam pun haram. Yang jadi saksi, kau tolong aku jadi saksi, aku kasih kau RM20, haram juga. Tak boleh. Ayat ni keras ni. Saya pernah itu, Ustaz, ini keras lah, memang keras. Allah Ta'ala dah bagi warning dah tu. Ayat dari atas. Jadi kita kalau boleh elakkanlah daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebab kita hidup di dunia ni sementara. Susah-susahnya di dunia ni tak sehebat besok sengsara di akhirat. Sebab di akhirat itu kekal selama-lama. Di dunia ni sementara je, lapar pun pergi surau, dapat air sebotol. Elakkanlah perkara ini. Mudah-mudahan tak perlu.
banyak bertanya masuk soalan-soalan yang tidak berfaedah. Gitu juga. Jangan kita hidup ni suka menyoal perkara-perkara yang tidak berfaedah. Satu daripadanya kata dia sini ialah buat fitnah. Buat fitnah tak boleh. Buat fitnah perkara tu tak berlaku tapi kita kata ya, itu buat fitnah. Kerana apa? Fitnah adalah dosa yang tidak berkesudahan. Jangan buat fitnah. Orang ni tak berlaku tapi kita ya. Dosa yang tidak berkesudahan fitnah. Dan lebih kejam daripada membunuh. Jangan kita suka fitnah. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Kau tak tahu dia? Tak. Kau tak nampak? Tak. Itu je. Kau tak dengar cerita? Tak. Kita kan tak je lah. Yang kita... Apa-apa, ada mata ditutup, ada telinga disumbat, ada mulut dikunci. Selamat. Mentak je. Kemudian ini banyak kau berbincang dan pertanyaan. Betul juga, kita jangan suka mengumpat-umpat orang. Na'udzubillah min zalik. Kemudian kita menafikan hak Allah. Jangan juga. Kemudian syak. Merasa ragu-ragu kepada Allah. Ya ke aku makan di haram ni jadi gini? Tak boleh. Semuanya ini dah membawa kepada perangkap syaitan. Kenapa orang tadi buat berjudi? Perangkap syaitan. Kenapa orang tadi jadi alung? Itu adalah perangkap syaitan. Kenapa orang tu beli loteri? Adalah perangkap syaitan. Begitu juga perniagaan-perniagaan yang haram pun tak boleh juga. Perniagaan yang haram tu cerita, maaflah, perniagaan yang haram, jual daun ketum, jual ganja, itu perniagaan yang haram. Macam-macam lah. Nanti cerita-cerita kan aku digam ni kan. Kemudian yang ketujuh, ini perkara yang diharamkan juga. Tadi yang keenam tadi, tidak bermanfaat, mengumpat, banyak bertanya. Kemudian yang ketujuh, membazir harta dengan membelanjakan kepada perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak. Seperti menghabiskan di tempat-tempat mungkar. Duit dapat duit. Untung besar. Di tempat mungkar, pergi disko. Mungkar, tempat mungkar. Buat berjudi. Tubuh kumpul maksiat. Kemudian tempat maksiat. Mana tempat zina. Minuman rak dan sebagainya. Dan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Membeli minuman keras. Seterusnya menggunakan harta untuk tujuan-tujuan jahat. Upah-upah wang. Yang boleh membinasakan diri sendiri dan masyarakat umum. Perbuatan membazir ini adalah membawa kepada haram. Kita membazir. Contohnya membazir macam mana? Tudung Eriani dah selori. Kemudian beli tudung lagi, bawal. Beli lagi. Membazir lagi, bokita. Semua mahal-mahal. Kepala satu, tudung selori. Itu membazir. Berdosa. Haram ni, haram. Saya sebut haram. Bukan apa, haram. Jadi kalau isteri banyak nak minta tudung, engkau baca ayat ni. Macam ni. Tapi yang ada ni tak ada. Dia selai je. Selai je semua hidup. Itu kedekut. Dia membazir. Ya. Pasal apa? Setahu saya lah barang-barang tu mahal tu. Tudung bawal beratus yang ada ribu. Saya pergi Melaka, saya tanya berapa harga ni? Puan, ini tak mahal Encik. Berapa harga? 2,500. Tudung selai 2,500. Waduh. Kat kita gitu juga, mahal juga. Saya pakai songkok 100 ni sampai 5-6 tahun. Kita perempuan ni tak, ni bagus. Mau tahu ada harta, habis dibeli semua. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surah Al-A'raf ayat 31. Dan janganlah pula kamu melampau-lampau. Itulah ya. Kita jangan melampau-lampau dalam hidup. Makan melampau-lampau pun tak boleh. Perhiasan diri pun melampau-lampau pun tak boleh. Ala kadar lah. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang yang melampaui batas. Na'udzubillah min zalik. Wala tabzirun wala tubazirul tabzira. Innal mubazirin kanu ihwana syayatin wa syaitan. Apa kata Allah? Janganlah kamu membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau-lampau. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Habis. Jadi orang yang boros apa dia? Saudara-saudara syaitan. Setakat ni dulu. Masa pun tinggal tak berapa minit. Lebih kurang 5 minit lagi untuk pertanyaan. 3 saat dari sekarang. 1. Waalaikumsalam. Baik, baru 1. Kalau ada 3 dah tutup.
Dengan orang yang masuk korban, mana dia dapat daging haram dijualkan daging kan? Yang orang yang buat korban ke orang yang dapat daging? Yang masuk korban. Yang masuk korban daging tak boleh diharam dijual, sedekahkan. Kita gunakan senang. Orang bagi kita. Ha. Ada 10 kilo. Kita dapat berorang. Wah, banyak. Ada 10 kilo. Boleh tak dijual lagi? Boleh. Itu bukan hak, itu hak dia. Yang tak boleh orang yang berkorban. Itu tak kisah. Itu macam Boleh. Boleh juga. itu pun tak boleh. Itu lantaklah. Kalau boleh kita sedekah balik kepada orang. Jadi kita dapat pahala. Yang tak boleh ni orang yang punya ibadah korban tu tak boleh. Tak boleh jual. Tapi orang beri banyak sedekah. Kadang-kadang pengalaman saya lah, dia gantung kat pagar ni, siapa punya ambil kasih orang. Kita tak ikut sunnah Nabi, makan daging ni seminggu sekali. Kita lantak tiap-tiap hari, tu kena darah tinggi. Tak lama pun mati. Seminggu sekali Rasulullah pernah makan. Yang selalu makan. Satu lagi Ustaz, Ya. orang yang masuk korban, disunatkan berbuku kan? Dan puasa sampai 9 Zulhijjah. Ya. Bila dia boleh berbuku dan bila dia boleh Okey, bila dia boleh potong kuku? Bila kuku tu dipotong? Dah boleh lah tu. Bila pagi hari raya? bukan selepas potong daging korban, setelah dia masuk lepas korban. Tidak, dia selepas pagi raya tu kita dah boleh. Sebab apa? Orang yang beribadah pada hari raya, orang yang pada hari raya haji, kita makan setelah balik daripada surau masjid. Tapi hari raya puasa, sebelum pergi kita sarapan dulu. Jadi pada pagi tu kita dah tak ada ibadah puasa lagi pada 10 Zulhijjah. Itu boleh potong kuku dah. Bukan selepas kita potong masuk korban kita tu. Tak. Dia kalau itu dah lewat nanti. Kalau dia buatnya korban 13 Zulhijjah, macam mana? Tak kojol kuku panjang ke depan. Dia tak. Malam tu dah boleh lah. Pagi raya tu elok lah. Syarat dia itu. Kalau kita tak katakan tak puasa daripada 1 sampai 9. Tapi 9 tu jangan tinggal kata Rasulullah. Yang kita masuk korban. Tapi 1 makan, 2 makan, 3 makan, 4 makan, 5 makan, 6 makan, 7 makan, 8 makan, 9 jangan. Sebab ni fadilatnya tu sangat besar. Paling di sisi Allah. Ya? Artinya. Ambil 1, ambil 9. Itu kira tak ikut sunnah lah. Jelas Alhamdulillah. Daging korban, daging akikah tak boleh dijual. Kita hendaklah sedekah pada fakir miskin. Perbezaan dia satu aja. Daging akikah dimasak manis-manis hantar pada orang. Daging korban serah pada orang masih mentah-mentah. Itu aja. Ya? Dan daging yang dinazarkan kita tak boleh ambil sikit pun. Kulitnya pun tak boleh ambil, semua tak boleh. Bagi pada orang. Ini yang nazar lah. Ya. Tak apa. Setakat ni dulu selesailah. Kebetulan pula saya buat ni, saya bawa. Ada yang bertanya, saya terangkanlah tu. Minggu depan ada lagi, Senin lagi masa tu. Minggu kedua. Dah raya haji tak? Dah lepas raya. Lepas raya tak tukar tajuk lah. Itu je dulu. Jelas? Yang bertanya puas hati? Alhamdulillah. Akikah dengan korban. Ya. Kita belum buat akikah. Kita baru buat korban. Tiba-tiba dekat nak bayar korban tu, saya ada duit. After kita korban dulu kita buat akikah dulu. Sebab akikah kita buat sepanjang zaman, sepanjang hari, sepanjang tahun. Akikah tak ada masa. Bila-bila korban. Korban adalah ada waktu tertentu kan. Dia ada 10 sampai 13. Yes. Masa itulah kita ada duit. Ikut duit untuk korban. Adakah perlu kita pakai kar juga atau buat korban? Katakan ada duit lah. Ada duit. Jadi kita duit hari tu kita beli sebahagian, hari 10 Zulhijjah tu kita buat akikah lah. Hari 12 Zulhijjah kita buat korban lah. Maksud saya dah duit untuk satu bahagian kan? Ambil satu bahagian. Sebab yang kita punya sebahagian tu
Ada duit tak ada duit, aku ingat dulu aku belum akikah. Niatkan kita akikah lah sebagian untuk kita. Takkan dikatakan orang makan dan tudar korban. Sebab korban kita ada masa tertentu. Lepas tu kita berbentuk untuk akikah kita. Tidak ada korban sebelum akikah hayat Rasulullah. Macam mana? Mana akikah dulu ke korban dulu? Ada yang saya dengar. Ya, mana boleh kata tak kisahlah, boleh buat bila-bila masa. Tapi tidak ada akikah, tidak ada korban sebelum akikah. Maknanya kita buat korban, akikah tu buat korban. Tapi boleh tak? Boleh, tak ada apa, tak jadi hal. Semua kita melanggar peraturan lah, itu aja. Sah tak? Sah. Yang jadikan pahala macam ini. Semua Nabi ada menyebut, ramai umat-umatku yang beribadah akikah dan korban tak dapat apa pun kecuali dapat pahala sedekah. Kenapa? Kerana tidak niat ketika disembelih. Itu aja. Jadi kalau apa-apa masuk, kita kena niat. Masa boleh niat ketika disembelih. Sekarang payah tak? Cuma ada wakil je. Wakil. Kalau wakil dia sanggup, aku sebagai wakil untuk sebutlah satu-satu. Susah macam tu. Susah. Sebab sekarang ni kalau nak tengok macam dibenarkan kita boleh kumpul kan. Ijab katakan Haji jadi ketua kan. Haji saya sepakat kepada awak, niatkan saya akikah. Okey, yang satu orang. Kalau lagi seorang kata niatkan aku korban. Mampu kita? Sebab kata Rasulullah, sebelum darah tu nitik ke bumi, pahalanya sudah diterima oleh Allah. Sebab tu kena tengok. Tu. Saya kalau jenis hadis ni saya macam tak nak tahu langsung. Saya mesti ikut cara ni. Tapi bukan tak sah. Semua kita melanggar cara tu ajalah. Dan lebih abdalnya gitulah. Itu aja. Sah korban. Yang jadikan sah tu apa? Niat. Ketika disembelih, itu yang jadikan sah. Kalau kau tak niat ketika sembelih, tak jadi apa pun. Jadi sedekah aja. Itu aja. Kalau dia hantar pada wakil yang akan... Wakil tu dia kena. Kena niat. Jangan pula aku wujud korban. Jadi wakil lah. Sekarang ni dulu, kita tutup. Kata dia tutup. Kata dia. Ya, lagi. Okey. Sekarang ni, kalau dulu sebelum PKP, kita memang berkumpul mengamai korban kita yang masuk korban pergi tengok kan. Dia serah kepada orang yang memberi. Untuk sembelih dia tu niat korban kan. Sekarang ni, tak dibenarkan pula macam tu. Lempur di tempat lain, orang tak kumpul. Itu agak... Okey. Sekarang ada lain kan? Gunakan video ada kan? Sekarang ada tak dia atau awak tadi ada alat ni kan? Jadi orang yang beli tu tarik aja niatlah. Online. Online. Masalah sekarang. Kemudian kata tak boleh jumpa. Masalah tempat sembelih tu bukan kita tahu lembu siapa. Sebab tu yang jadi ketua tu tanggungjawab penuh. Kita tengok siapa Juan ni aku punya. Ni siapa ni? Kita tahu. Yang kita tak ambil video tak boleh tahu. Ya? Nak ambil video yang kita tak. Tu masalah tu saya tak berani nak jawab. Sebab dia kena niat kena sembelih. Sekarang boleh tak itu pulanglah. Ya. Patutnya kaki-kaki itu dia faham patutnya. Dia membenarkan tahu sekali buat bukan. Dia pulang tu kan. Saya tak berani. Semua kata Rasulullah niat ketika disembelih. Maknanya kita gunakan alat pun boleh juga kan. Alat kan. Boleh jadi. Apa je? Ya nak bandar serah aku nak korban tu dah niat lah. Baguslah kau niat nak makan. Tak usah makan. Kenyang. Tapi kau niat nak sembahyang kan? Kau niat nak sembahyang. Tak sembahyang. Lulus. Tak, sebab dah tentukan oleh Allah, Rasulullah. Niat sembahyang ketika takbiratul ihram. Puasa niat di waktu malam. Korban niat ketika disembelih. Itu tak boleh diubah. Macam. Kalau dia niat ni. Tak boleh. Mesti ada kedudukan dia. Haji niat dia ketika kita pakai ihram. Di mikat. Itu cara dia. Ya, ya? Mikat jadi kena niat kan dia. Dekat mana? Kalau dekat Mekah di Tanah Ain atau ni itu tempat dia lah tu. Kita gunakan kedudukan tu. Ya? Kau tanya jangan aku. Kau tanya orang yang berani bertanggungjawab. Online ni lah. Tanya dia.
Saya tak berani tu. Sebab tu, kenapa kita korban tempat lain, tempat kita ramai lagi yang tak dapat daging-daging. Berapa ni apa monyet di hutan ditusukan anak di dalam rumah kebuluran. Aku kena gam aku banyak-banyak cerita ni kan. Wallahualam. Itu je dulu ya. Okay. Kita niat tu yang betul. Kita nak sembahyang. Tapi kenalah takbiratul ihram. Kita niat nak makan sate, belilah sate. Itu je lah. Cukuplah sekat ni dulu. InsyaAllah. Terlebih dahulu saya minta maaf sekalian terkasar bahasa kebetulan cara sebab ayat yang saya baca ni memang ketat. Daripada Quran saya tak boleh ubah-ubah. Saya ikut apa yang ada. Ya? Dan saya ucapkan ibadah puasa Zulhijjah. InsyaAllah. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu tak dapat puasa, 9 tu jangan tak puasa. Nabi jangan tak puasa 9. Fadilatnya sangat besar. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.